Oke guys, kita jumpa lagi kali ini. Ini aku mau bercerita pasal aku masih kerja kilang di Semenanjung. Sampai daripada masuk sampai aku nak berhenti lah. Sekarang aku nak cerita pasal aku dah berhenti kerja dari situ. Oke, masa itu tahun 2009. Tahun 2009 bulan 3, ekonomi Malaysia ni dia jatuh lah, kira jatuh. Tapi kilang kami ini dia masih lagi beroperasi, sama dengan kilang-kilang yang lain masih beroperasi lagi. Kerana apa tu? Dia kebanyakan kilang ni dia punya operasi dia, mata wang dia guna dolar, bukan, dia tak guna ringgit. Urusnya kali dalam bentuk dolar. Biasalah kan kilang Jepun. Kilang kami tu memang kilang besar lah, buat kat TV tu. Dia nombor 2 kilang paling besar dekat Shah Alam selepas Proton. Kalau bus stop dia lah yang paling panjang. Okey, masa tu bulan 3, ekonomi Malaysia jatuh. Kilang kami pun kadang-kadang shutdown juga. Dia tak buat pengeluaran masa tu. Jadi kami masa tu bekerja secara normal, tidak boleh bekerja dalam shift. Lepas tu ni kesatuan pekerja ni dia minta company keluarkan notis untuk siapa yang mau berhenti secara sukarela. Maksudnya dia akan bayar BSS lah. Okay. Bila dah keluar BSS, masa tu dia bagi tempoh sebulan untuk mereka yang nak berhenti itulah. Dia bagi tempoh sebulan siapa yang nak fikir untuk berhenti tu. Bila nak berhenti, aku fikir dengan gaji aku RM865 selama 9 tahun 9 bulan ni, adakah ini cukup untuk aku, untuk diri aku, isteri aku dan anak-anak aku. Jadi itulah aku fikir, RM865 gaji pokok sebulan campur allowance itu ini dalam 1,200, 1,300 lah, 1,400 lah macam tu. Aku fikir sebulan dia bagi tempoh tu. Kalau aku berhenti, aku nak pergi mana? Kerja kilang pun sama juga, dalam kilang jugalah. Takkan kemana aku kerja, dalam kilang juga aku fikir. Tapi basic tak tahu lah berapa dia nak bagi kan. Jadi aku fikir-fikir, dengan keadaan aku sanggup buat kerja macam-macam dengan gaji aku yang tak seberapa ni, aku nak bekerja terus kah? Lepas tu kalau aku kerja terus, pasti aku naik gaji, aku kena ada ke Jepun untuk bekerja, untuk training, lepas tu baru naik pangkat macam tu lah aku fikir. Tapi masih banyak pilihan lagi. Bila dah sampai masa dia tu, lagi 2-3 hari nak tutup, tu aku fikir orang lain pun gaji besar yang 4,000, 5,000 sebulan berhenti kerja. Ini kan pula aku yang gaji RM865 ni masih mengharap gaji beribu-ribu. Aku fikir macam tu lah. Dah lah habis liburan aku hantar. Sebelum aku hantar tu, aku ada tanya aku punya cousin ni, kerja bawa lori ni gaji besar lah, dia kata 1,000. Bersih-bersih 1,500. Besar tu 1,500 tu. Itulah sebenarnya puncak aku nak berhenti juga. Boleh cari kerja lain lah, kata-kata macam tu. Lepas tu aku berhenti dengan hormatnya aku berhenti dari kilang tu. Lepas tu aku buat lesen lori yang besar. Bila dapat lesen lori, sebelum JDL aku keluar, aku dah pergi ke satu syarikat lori di Tiong Nam. Aku dah pergi situ, aku minta kerja. Bila aku dah interview,
Last kerana itu panggil aku balik. Dia kata, kamu punya GDL belum kamu bagi, dia kata. Aku tak bagi GDL aku lagi. Lepas tu aku pergi dekat sekolah memandu ambil GDL. GDL masa tu baru keluar hari itu. Hari itu juga aku pergi hantar salinan dekat syarikat tu. Lepas tu keesokan harinya pergilah turun kerja. Lesen aku lesen besar aku pakai. Lesen E, lepas tu buka sinar bersendiri aku pakai. Boleh bawa trailer lagi. Memang aku bangga lah masa tu. Yang pertama sekali yang aku pernah bawa masa tu, aku bawa kepala trailer tu. Kepala dia lah. Tapi bukan senang, susah juga. Tapi memang syok lah bawa trailer tu. Kepala dia. Lepas tu tekan brek sikit dia berit, tekan sikit berit. Dia membuang. Sebab mungkin ada masalah brek macam tu. Lepas tu aku bawa lori sampai bulan 12 2009, 24 bulan 12 2009, aku ke Malangan. Ceritanya macam ni. Aku ambil barang tu dekat gudang Giant, Bandar Baru Salak Tinggi. Dekat situ gudang Giant tu dia dah pindah. Dekat situ aku ambil barang, and then aku pergi ke dekat situ ambil barang. Jam 10 pagi tu aku dah siap keluar daripada gudang tu 10 pagi. Lepas isi minyak, aku kena pergi ke TMC Bangsar, Kuala Lumpur. Jadi aku tanyalah kawan aku, macam mana nak pergi jalan paling cepat sekali ke Bangsar tu. So dia beritahu lah, dia kata ikut belakang dia. Lepas tu dia keluar dulu. Bila dia keluar dulu, aku terpaksa laju lah. Masa tu aku bawa gula dengan mineral water. Aku letak dekat belakang sekali, lori 10 tan. Aku letak dekat belakang sekali. Ini pun sudah salah. Lagipun saya tak ada pengalaman bawa lori. Pakcik tu kata aku ni memang berani, daripada bawa kereta kecil terus bawa kancil kecil terus pergi bawa lori besar. Dia kata macam tu. Aku ni memang berani lah. Berani tapi tak ada pengalaman. Kosong. Lepas isi minyak tu, nak pergi ke TMC Bangsar ni saya kena cepat. Kalau saya lambat, kereta kiri kanan parking. Memang susah lori nak lalu. Lepas tu nak pergi situ kena mengundur, nak parkingkan lori itu kena mengundur macam bentuk S. Kalau tak campin habislah, kena kereta kiri kanan memang kena. Dan lepas tu kena turun barang dia macam di atas bukit sedikit. Jadi aku kena laju masa tu sampai ikut lebuh raya Putrajaya, sampai ke persimpangan tol Putrajaya yang menghala ke Plus tu. Dekat situ kan turun bukit menghala ke Puchong. Saya laju dekat situ, saya tekan minyak tu, lori tu 100. Tekan lagi, laju, tak boleh laju lagi. Dan memang sampai itu je lah 100 tu. Bila dekat minyak 100 tu, tak ada power lagi lah lori. Jadi kawan dekat depan tu, yang saya nak ikut belakang itu, dia tutup laluan paling kanan sekali dia tutup. Dia tutup tu paling kanan sekali, dia tutup separuh lah. Dia tak nak bagi aku potong, dan dia tak nak bagi aku laju sebab aku laju sangat. Macam itulah. So saya bawa lori masa tu kan, lori tu pun dah kira buruk, brek pun macam dah keras sangat. Brek tu saya tekan mengejut tau. Itu silap saya tekan brek secara mengejut. Bila kawan saya semakin hari semakin jauh, lori saya bawa ni dia ke kiri. Saya tak boleh pusingkan dia punya steering, tak makan langsung. Jadi dia ke kiri. Bila dia ke kiri, saya punya kelindan daripada orang India ni, daripada India import ni, terus teriak, kawan, dia kata, jaga-jaga, kawan, dia jaga-jaga. Saya cakap dengan dia, terus saya teriak. Dia kata, jaga, pegang. Lepas tu macam tu lah. Jadi lori tu dia ke kiri,
dia ke kiri tak boleh, dia tak boleh pusing ke kanan, nak bagi lurus tak boleh. Saya balas ke kanan habis. Tak pusing juga. Ada masa dia baru dia boleh pusing ke kanan, tak boleh. Lepas itu saya balas ke kiri semula. And then balas ke kanan tak boleh lagi. Kalau saya tak balas ke kanan, dekat depan sana ada tiang jembatan flyover tu. Tiang jembatan itu yang menghadap ke Sriwijaya tu. Kalau saya tak balas ke kanan steering ini, saya akan langgar tiang itu dalam masa kemungkinan 10 saat lah macam tu. Mesti sampai situ. So saya balas ke kanan semula lagi, memang tak boleh. Jadi apa yang terjadi masa tu, saya langgar di bahagian tepi. Kemudian lori ini terbabas ke lorong kanan. Lori terbabas ke lorong kanan masa tu. Bila terbabas ke lorong kanan, saya kata ini adalah jalan terakhir kehidupan saya. Sebab lori dah nak terbalik kan. Saya tak tahu saya macam mana. Lepas tu saya pegang steering kuat, kuat saya pegang steering agar saya tidak terbuang. Masa itulah. Jadi bila dah lori terbabas ke kanan, saya pun kata ini adalah yang terakhir lah, lebih kurang macam itulah. Maksud saya tak wujud lagi. Bila dah terbabas, saya sempat buka mata sedikit. Saya nampak cermin itu pecah dekat depan itu. Saya terbuang ke jalan raya. Saya tak perasan macam mana saya boleh terbuang keluar. Tapi saya tak keraskan badan, saya gulingkan badan lah masa tu. Terguling-guling badan saya, dan dekat sini saya luka, dekat sini saya luka, siku saya luka, lutut saya luka, seluar saya koyak lah, dekat lutut ni koyak macam tu. And then masa tu saya terduduk, saya masih nampak lagi lori itu menggelosor ke lorong kanan, saya masih nampak. Kawan saya yang tutup jalan saya tadi itu, dia terus berhenti, dan dia tanya mana kelindan saya. Kelindan saya ada dekat dalam sana. Dia tak boleh keluar. Dia tak terpelanting keluar sebab dia kata saya tindih dia. Jadi dia tak boleh keluar lah macam tu. Jadi kawan saya tadi yang tutup jalan tu, dia berhenti tengok saya. Dia sebenarnya macam tu lah, dia tolong saya. Lepas tu saya pun dah keadaan panik macam tu. Saya telefon ambulan datang, bomba datang, polis datang tutup jalan. Yang baiknya kemalangan masa tu tidak ada orang yang tercedera. Tidak melibatkan kenderaan lain lah masa tu. Saya isi sendiri masa tu, dan bos saya dan bomba pun datang. Saya kena bawa ke hospital dengan naik ambulan masa tu. Kawan saya pun bimbang sangat, tu panik. Saya tanya kawan saya kata ini macam mana? Dia kata kau tinggalkan, nanti bos datang saya tahu semua. Tinggallah lori itu dekat situ. Saya pun kena bawa ke hospital Putrajaya. Lepas itu petang dia tu saya bos ambil saya dekat situ, dia hantar saya balik ke rumah. Sampai saya dekat rumah, isteri saya terkejut, kenapa abang ni masa tu mengandung anak nombor 2. Saya kata saya accident. And then itulah, sebelum bos saya tinggalkan saya, dia dah bagi tahu dengan saya. Dia kata, Amin, dia kata, nanti malam you lagi rehat bagus-bagus lah, dia kata. Nanti malam lagi sakit tahu, dia kata. Okey lah bos, terima kasih hantar saya. Macam itulah. Sampai malam tu, lepas mandi semua makan, saya memang tak boleh tidur lepas kemalangan itu. Kepala saya pening dan nak tidur susah. Saya duduk atas meja. Saya duduk atas meja, tidur sampailah ke pagi.
Malam tu saya tahan memang sakit sangat lah. Kepala saya ni macam pening, kaki dekat atas, rasa macam melayang-layang di udara. Inilah kesan kemalangan kalau dah kena goyang-goyang dalam kepala lori itu. Macam itulah. Jadi pagi tu tengah malam tu saya sempat lagi muntah pergi tandas tak berapa kali, nak muntah tak jadi. Sekali muntah tu keluar semua makanan yang saya makan petang itu dah keluar. Baru saya rasa okey dah, saya rasa sihat sikit. Tapi masih ada rasa pening lagi masa tu. Itulah pengalaman yang berlaku pada diri saya 24 bulan 12 tahun 2009. Esok dia orang nak sambut Krismas. Saya nak pergi ke Bangsar bawa gula dan air mineral water dan lain-lain. Masa tu memang ada krisis gula kurang. Jadi saya dah bawa isi dan 3 pelet. Bermakna gula makin kurang lah, tak ada lagi. Lepas itu saya dah kemenangan, saya berhenti. Saya setelkan saman polis tu. Saman polis tu sebenarnya kalau tak silap saya dalam 150 saja saman polis ini, tapi oleh kerana saya lambat bayar, saya kena bayar 300 saman tu. Jadi masa saya jumpa polis tu pun, polis trafik tu, dia tanya saya pun tak boleh cakap dengan baik, tapi memang respect dengan polis trafik tu. Dia secara berhemah, secara nada lembut, dia bercakap dengan saya, tidak membuatkan saya takut untuk memberi keterangan. Lebih kurang macam itulah. Jadi saya bagi keterangan yang saya rasa yang saya tahu, macam tu. Jadi maka dengan itu berakhirlah dengan kerjaya saya daripada bawa lori, daripada bekerja kilang, lepas tu pergi bawa lori, semuanya. Lepas itu saya tak bawa lori lagi. So lepas ini kita sambung lagi cerita saya untuk next yang seterusnya pada tahun 2009 ini, itu masuk tahun 2010. Okay guys, jangan lupa subscribe channel saya agar saya terus dapat berkembang lagi. Okay, jumpa lagi.